Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 6.4 formula kanta nipis. Ini adalah subtopik yang ketiga terakhir lah. Okey. So semua bab 6 ada 6 subtopik. So ini adalah yang keempat. Okey, seperti biasa kita kena tengok dululah standard pembelajaran. Maksudnya apa yang kamu kena tahu. Okey, bila kamu dah belajar bab ini. So, kita tengok standard pembelajaran yang pertama. Mana mouse? Okey. So, standard pembelajaran yang pertama adalah mengeksperimen untuk mengkaji hubungan antara jarak objek U dan jarak imej V bagi satu kanta cembung. Okey, yang kedua, menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, so patutnya bab ini memang satu topik ini memang kita buat eksperimen lah, dan saya pun memang akan buat eksperimen ini. Okey, kalau kita ada masa memang kita akan buat eksperimen ini. Sebab eksperimen dia mudah, okey, dan menarik. Okey, yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta nipis bagi kanta cembung dan kanta cekung. Maksudnya macam mana kita nak menyelesaikan masalah pengiraan yang menggunakan rumus formula kanta. Okey, kita masuk sekarang subtopik 6.4 formula kanta nipis. Anda telah mempelajari kaedah untuk menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung melalui lukisan gambar Raja Sinar. Kita belajar dalam subtopik 6.3. Selain lukisan gambar Raja Sinar, formula kanta nipis boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai kanta. Okey, so ini adalah rumus dia. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. F ini adalah panjang fokus. U ini adalah jarak objek. V ini adalah jarak image. Okey, so kena hafal lah. A. Kita gambar raja foto 6.4. Kedudukan kanta kamera dekat dan jauh dari objek. Okay. Untuk A, kedudukan kanta kamera dekat dengan objek menghasilkan image yang besar. Okay, manakala kalau kanta kamera itu jauh daripada objek, dia akan menghasilkan image yang kecil. Seperti ini nampak lebih luas. Ini nampak lebih sempit sedikit lah sebab dia punya gambar ni besar-besar. Okey. Gambar foto 6.4 menunjukkan imej pada kamera untuk jarak objek yang berbeza dari kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang sama. Okey, so kat sini kita nak bagi tahu kamera ini menggunakan kanta yang sama, tetapi kanta yang sama maksudnya panjang fokusnya adalah samalah. Okey, tetapi jarak objek tu adalah berbeza. Okey, ni eksperimen 6.3 ini adalah eksperimen yang saya memang akan buat kalau kita ada masa. Okey, inference. Okay, jarak imej dipengaruhi oleh jarak objek yang berlainan. Jadi, jarak imej ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Manakala jarak objek ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. So, ini actually inference ini adalah cara rumus dia. Rumus untuk membuat inference. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas dipengaruhi oleh, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dia guna perkataan dipengaruhi. Kalau kamu guna perkataan mempengaruhi, saya biasa guna perkataan mempengaruhi sebenarnya. Pemboleh ubah dimanipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, itu adalah rumus untuk menulis inference. Okey, mesti ada perkataan dipengaruhi ataupun mempengaruhi. Okey, kemudian hipotesis. Okey, semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej. Okey, so hipotesis mesti guna perkataan semakin. Okey, saya sangat sarankan kamu guna perkataan bertambah dan juga perkataan berkurang. Okey, jangan guna perkataan lain. Jangan guna semakin tinggi ke semakin rendah. Guna perkataan semakin bertambah dan juga semakin berkurang. Okey, tujuan eksperimen ini adalah ada dua. Okey. Yang pertama adalah untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dengan jarak imej. So, ini actually yang nombor satu ini adalah rumus untuk membuat tujuan eksperimen. Okey. Mengkaji hubungan antara jarak objek ini tadi adalah dimanipulasi, jarak imej ini adalah bergerak balas. Okey, jadi rumus untuk membuat tujuan eksperimen adalah mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, itu adalah dia punya tujuan eksperimen. Okey, manakala tujuan eksperimen kedua, menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula kanta. Okay, jadi kita tengoklah. Okay, pemboleh ubah. Okay, dimanipulasi adalah jarak objek. Bergerak balas adalah jarak imej. Okay,
Timalakan adalah panjang fokus. Kamu kena ingat balik lah. Okay, kalau ini adalah kanta. Ini F. Jadi sini ke sini, ini F besar. Okay. Ini pun F besar. Okay. Sini ke sini. Ataupun sini ke sini. Ini adalah F. Panjang fokus. Okay. F kecil. Panjang fokus. F besar itu adalah titik fokus. Okay. Kalau objek kamu dekat sini. Okay. Ini adalah objek. So, jarak dari sini ke sini, ini adalah jarak objek U. Okay, kalau image kamu dekat sini, so dari sini ke sini, ini adalah V. Okay, jarak image. Okay, ini dia punya, kamu kena tahu lah. Okay, seterusnya ialah radas. Okay, kan. Baca sendiri je lah radas ni. Okay, dia pegang kata cembur, pemegang kata, mentor, bla bla bla, pembaris, meter. Okay, baca sendiri. Okay, prosedur. Okay, susunan radas. Okay, so kat sini kita tak gunakan kotak sinar. Dia guna mentol dekat sini dan dia ada objek dekat sini. Objek itu sebenarnya adalah cardboard yang ada lubang segitiga. Jadi, bila mentol ni on, so akan ada image segitiga dekat sini. Okay, cahaya berbentuk segitiga. Okay, dalam kes ini segitiga itu akan berbentuk songsang. Dia akan terbalik. Okay, dia akan terbalik. Okay, cermin image segitiga itu akan terbalik. Okay, kita tengok prosedur ya. Hidupkan mentol dan mulakan eksperimen dengan jarak objek, dengan jarak U. U itu adalah jarak objek. Okay, 15 cm. Okay, so jarak itu kamu ambil daripada cardboard itu tadi. Okay, hinggalah ke kanta. Okay, actually pemegang kanta ini adalah pemegang kanta. Kalau kita pandang dari tepi pemegang kanta, macam ini rupa dia. Okay, dia memang ada garisan tengah-tengah. Garis tengah ni memang akan ada garisan. So, garisan inilah kamu punya letak pembarisnya dekat sini. Okay. Supaya kamu boleh dapat bacaan yang lebih tepat. Kita punya, kamu punya paksi kanta. Okay, paksi kanta kamu berada di situ. Okay, so kalau kat sini ada garisan, so jarak kat sini, jarak daripada cardboard ini ke paksi kanta ini adalah jarak objek iaitu U. So U awal ini adalah 15 cm. Okay, kemudian ukur jarak image V dan rekod bacaan dalam jadual 6.9. So jarak V ni macam mana kamu dapat? Kamu kena gerakkan skrin putih ini ke depan atau ke belakang sehingga kamu dapat image yang tajam. Maksudnya memang cantik-cantik dapat bentuk segitiga. Okay, tak ada kabur-kabur tepi-tepi ni. Memang cantik bentuk segitiga. Okay, dalam kes ni segitiga yang segitiga lah. Saya tak sure pula terbalik atau tidak sebab selama ni saya guna mentol itu sebagai image. Tapi tak apalah. Okay. Nanti kalau kamu buat eksperimen pun saya tak pakai seat yang ni. Okay, tapi kalau anda kata eksperimen itu memerlukan ini, so kita kena pakailah. Okay, kalau amali kamu perlukan ini. Okay, kemudian bila kamu dah dapat image yang tajam, baru kamu ambil bacaan V daripada paksi kanta ke skrin putih. Okay, skrin putih tu. Okay, macam ni kalau pandang tepi, so kat sini dia punya untuk dapat V dia daripada paksi kanta ke garisan ini. Okay, ke berbentuk skrin putih. Okay, ini adalah kamu punya V. Okay, kemudian kena ulang eksperimen. Okay, dengan menggunakan U sebagai 20, 25, 30 dan 35 cm. Okay, so ini adalah keputusannya, jadual dia. So 15 sampai 30. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Okay, so V, okay, based on eksperimen kamu. Kemudian 1 per U ini maksudnya 1 per 15 bahagi. Tekan kalkulator 1 per 15. Jangan buat 1 per 15. Tinggal macam itu saja. Okay, buat 1 bahagi 15. Tekan kalkulator dapat berapa. Okay, tak perlu tunjuk 1 per 15 ni pun tak apa. Tekan je 1. Ambil je kalkulator. Tekan 1 per 15. Apa jawapannya terus tak sini. Okay, sama juga V pun sama. Ambil nilai V yang dekat sini. 1 per 3 ke berapa lah kat sini. Okay. Jangan bagi 1 per 3. Tulis 1. Kamu tulis jawapan untuk 1 bahagi V itu berapa. Tekan saya kalkulator. Tak perlu tunjuk cara kerja kamu dalam jadual. Okay, semak. So, analisis data disuruh plotkan graf 1 per V lawan 1 per U. So, graf 1 per V lawan 1 per U. So, 1 per V adalah paksi Y. 1 per U adalah paksi X. So, U ni jangan lupa CM negatif 1. CM negatif 1. Okay, kemudian tentukan kecurunan graf. So, dapat segitiga ini, kamu dapat segitiga. Dapat graf ini, kamu buat kecurunan graf. Okay. Kemudian,
Tentukan nilai pintasan pada paksi 1 per V dan pada 1 per U. So, ada pintasan lah 1 per V dan 1 per U. Dengan menggunakan formula Kantar dan graf yang diplot, tentukan nilai panjang fokus Kantar dalam eksperimen ini. Okey. So, perbincangan, nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang boleh diambil untuk meningkatkan kejiduan. So, cara meningkatkan kejiduan, kalau eksperimen melibatkan cahaya, mesti dijalankan dalam bilik yang gelap. Mesti dijalankan dalam bilik yang gelap. Senang saja. So menyelesaikan masalah yang melibatkan formula Kantar nipis. So, ini positif, ini negatif. Kita punya formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So apa yang berlaku kat sini adalah positif dengan negatif ini sebenarnya merujuk kepada nilai F, U dengan V ini. Bila masa U ini positif, bila masa U itu negatif. So kat sini dalam kes ini hanya panjang fokus dengan jarak imej saja. U tidak terlibat. U ini sentiasa positif. Hanya panjang fokus dengan jarak imej saja yang akan berubahlah. Akan jadi positif atau negatif. So untuk panjang fokus, Kantar cembung sentiasa positif. Kantar cembung macam ni, yang gemuk tu. Ini akan sentiasa positif panjang fokusnya. Manakala Kantar pencapas, yang kurus ini sentiasa negatif. Kadang-kadang soalan tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu kamu, tak bagi kamu gambar rajah. Tapi disuruh kamu cari kan tak apa yang diguna pakai. Jadi kamu gunalah rumus ini. Kamu guna rumus ini. Kalau kamu kira-kira dapat nilai F ini positif, maksudnya ianya adalah cembung. Kira-kira dapat F ini negatif, ianya adalah Kantar cekung. Jarak imej V. Korang tengok V pula. Imej nyata. Di sebelah Kantar yang bertentangan dengan objek. Maksudnya ini Kantar. So, imej kamu berada kat sini. Ini maksudnya imej adalah nyata. So, nilainya adalah positif kalau nyata. Kalau imej maya, imej berada di sebelah sini. Ini adalah imej yang maya. So, V tadi, imej tadi, V tadi akan nilainya adalah negatif. Ni kena hafal lah. Kamu memang kena hafal yang ni. Tak hafal memang susah kamu nak jawab. Contoh satu. Dah masuk contoh dah. Memang topik ini sebenarnya topik ini memang tak banyak pun. Contoh satu. Sekeping Kantar cembung nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. So, tambah ni Kantar cembung. Kemudian 12 cm. So, cembung maksudnya 12 cm ini adalah nilainya adalah positif. Tentukan ciri-ciri kedudukan dan pembesaran linear imej apabila jarak objek adalah 18. So, jarak objek adalah 18. Jarak objek tak terlibat kat sini. So, jarak objek sentiasa positif. So, nampak kat sini. U dia positif 18. F-nya adalah positif 2. Bila jarak objek ini adalah U lah. So, kita guna formula ini. Ganti. So, kita kira dapat V positif 36 cm. So, V itu positif. So, maksudnya ianya adalah imej yang nyata. Imejnya adalah nyata. Tentukan ciri imej kan. Ciri dan kedudukan. So, kalau dia nyata, dia mesti berada di sebelah kanan inilah bertentangan dengan objek. Imej berada bertentangan dengan objek. Kemudian dia suruh cari pembesarannya. Pembesarannya kita dah belajar hari itu. M sama dengan V per U. So, V tadi adalah jarak imej. So, 36 bahagi dengan U 18 kat sini. So, dapat 2. Andai kata kalau V ni kamu dapat negatif. Kat sini contoh negatif. Tak perlu letak kat sini negatif juga. Negatif ini hanya menentukan dia adalah nyata atau maya. Itu saja. Dia tak ada kaitan dengan nilai. So, jangan letak. Jangan letak dalam rumus pembesaran linear. Kalau soalan macam ini, kamu kena explain lah sebab kata tentukan ciri. Kamu kalau dah jawab macam ni, contoh dapat V sama dengan positif 36 cm contohnya. Kamu terang tak saja macam ni. Biasanya kalau markah, anda kata markah tu adalah 3. So, kamu mungkin hanya dapat 2 markah saja. Markah ketiga, kamu kena explain apa maksud positif 36 ni. So, kena bagi tahulah nampak kat sini imej adalah nyata.
songsang dan diperbesarkan. Okey. Kenapa diperbesarkan ini? Okey. Imej terletak 36 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Imej dibesarkan 2 kali. Okey, yang ini pun macam tak perlu mana. Ini bagi saya macam tak perlulah. Okey, ini pun sudah cukup. Okey. Kemudian dia kata kat sini 4 cm pula. Jarak objek adalah 4 cm. Okay, perkara yang sama tapi kali ini V-nya adalah negatif. Okey. Pembesaran linear masih lagi sama. Okey, dapat 1.5. Ingat 1. Kalau pembesaran linear M dapat lebih besar daripada 1, dia adalah imej lebih besar. Kalau M lebih kecil daripada 1, imej lebih kecil. Kalau M sama dengan 1, imej sama dengan size. Okey. So, okey, ini saya kata tak perlu juga. Okey, so ini je lah. Okey. Oh, saya lupa. Songsang dan tegak ni macam mana kamu tahu songsang dan tegak? Okey. Kena ingat kalau kanta, kalau imej tu terbentuk dekat sini, okey, dia adalah songsang. Kalau kanta cembung, dia adalah songsang. Kalau kanta cekung, dia akan tegak kat sini. Tapi kalau kanta cembung, dia akan songsang dekat sini. Imej akan terbalik macam ini. Okey, kalau imej terbentuk, imej adalah nyata kat sini. So, imej itu adalah tegak. Ini ada kamu belajar dalam satu topik 6.3. Tengok baliklah kalau kamu tak nampak. Okey, contoh 2. Satu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung. Okey. So kalau soalan macam ni tak dengar belajar, so lukis. Okey, kanta cekung. Okey, kemudian kata ketinggiannya 9 cm. So ini ketinggian H sama dengan 9 cm. HO, objek. Okay, kemudian pada jarak 60 cm dari kanta cekung. So, sini ke sini 60 cm. So, U sama dengan 60 cm. Okay. Dengan panjang fokus 30 cm. So, F-nya adalah 30 cm. So, kalau F dekat sini. So, F ini adalah 30 cm. Ingat, ini kata cekung. So, kalau panjang fokusnya adalah negatif 30 cm kalau letak dalam rumus. Okay, so letak dalam rumus ini nanti. Okay, tentukan kedudukan dan saiz imej yang terbentuk. Nyatakan ciri-ciri imej itu. Okay, so ini adalah dia punya apa kita panggil rumus lah. So, guna rumus ini gantikan saja. Okay, U positif, F adalah negatif. Kita dapat V sama dengan negatif 20. So, negatif 20 maksudnya imej ini adalah maya. Okay, bila maya dia adalah tegak untuk kanta cekung. Okay, ingat balik. Ini pun belajar dalam satu topik 6.3. Okay, 6.3. Okay, kemudian kamu cari pembesaran linear dia. So, guna rumus yang inilah HI per HO sama dengan V per U. Okay. Tak perlu V per U pun tak apa saya rasa. Kalau tak perlu HI per HO ni pun tak apa. Guna V per U saja pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, tak ada masalah. Okay, untuk cari pembesaran linear. Okay, tapi dalam kes ni dia cari berapa tinggi imej itu. Tak apalah. Kita cari HI sebenarnya. So, kita cari HI guna rumus ini. Ni pun kamu belajar satu topik 6.3. Okay, so letak sajalah. Okay, terangkan imej adalah maya, tegak dan diperkecilkan. Okay, so imejnya, objeknya 9 cm. Okay, objeknya, imejnya 3 cm. Kalau kamu ingat, kamu lukis hari tu kecil saja kat sini. Okay, kecil saja. Okay, kita tengok contoh 3 pula. Rajah 6.37 menunjukkan seutas dawai lurus yang diletakkan di sepanjang paksi utama skeping kata cembung nipis dengan fokus panjang fokus 12 cm. So, kata cembung panjang fokus so positif 12 cm. X dan Y masing-masing ialah 24 dan 18 cm dari kanta ni. Okay, seekor cengkerik mengambil masa 6 saat untuk bergerak dari X ke Y. So, dari sini ke sini ambil masa 6 saat. Okay, so first kamu boleh carilah X ke sini, Y ke sini. Okay, tolak sajalah. Okay, 24 tolak 18 kamu akan dapat. So, dia nak apa sebenarnya? Berapakah laju imej cengkerik itu? Okay, so kita guna rumus yang sama. Yang ini juga.
Okay, formula kata ni pun 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So, V ini adalah V1. Okay, kita cari V1. So, apanya V1 ini? Okay, V1 ni, mana saya punya mouse? Okay, V1 ini adalah jarak image. Okay, jarak image yang kerik ni. Okay, apabila U1-nya adalah 18 kat Y. Okay, bila dekat Y. Okay, so kita kena cari dekat image juga. Kat image dia, kat mana kedudukan dia. Okay, contohnya kalau kat sini. So, ini adalah Y tadi, ini adalah X. Okay, macam kerik itu bergerak dari sini ke sini. Okay, X ke Y. So, kat sini pun akan bergerak dari X ke Y. Dan kes ini kalau tengok U1 ni dilabelkan sebagai 18. So, ingat ya. Kalau sini 18, apa kita panggil ni? Kantar, daripada paksi kantar ke Y ini kalau dia 18, tak semestinya paksi kantar ke image cengkerik itu 18 juga. Okey, tak semestinya. So, kamu kena carilah sebab itu dia buat 2. Okey, sebab itu dia buat 2. Kena kira 2 kali. Kamu kena cari jarak dia. Okey, jarak sini ke sini. Okey, tak sama dengan jarak sini ke sini. Kalau kamu nak kira laju cengkerik ini saya tak ada masalah. Senang saja. Okey, tapi kalau kat sini kamu kena cari dulu dia punya jarak dia berapa. Jarak yang baru. Jarak image itu. Okey, so sebab tu cari kat sini V1. So, V1 so sama dengan 1 per 12 tolak 1 per 18 dapat 36 cm. Jadi, maksudnya dari sini ke sini. Okey. Sekejap ya, saya tengok balik. U1 tadi adalah 18. Sinilah. U2 adalah 24. Okey. So, betul lah. Tapi macam pelik. Okay, something wrong dekat sini. Kalau ikutkan yang V1 ini dia X ke Y kan. So, X ke Y. Okay, so ini sebenarnya kamu kena tengok balik lah dalam satu topik 6.3. Okay. Actually, mana tadi? U tadi mana? Okay, U 18 ni maksudnya merujuk daripada ni ke Y. Okay. Tapi actually, kedudukan asal nanti, okay, dia sebelah sini. Okay, dia sebelah sini yang paling jauh. Okay. Kalau kat sini dia bergerak ke kiri ke kanan. Okay, kalau kat sini dia akan bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, so dapat 36. So 36 ni merujuk kepada yang kat ujung sini. So ini adalah Y sebenarnya. Ini adalah X. Ni kita tengok balik. Kamu kena faham balik yang kamu belajar dalam satu topik 6.3. Kita tengok balik lah. Okay, semakin dekat ni. Okay, panjang jarak objek. Contoh eksperimen tadi pun semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak image. Kita daripada situlah. Okay, so dapat 36 jarak ke sini, titik Y kat sini. Okay, kemudian benda yang sama kita buat akan dapat kat sini juga. So, kita tolak kat sini untuk dapatkan jarak yang baru, jarak bagi image. Okay, jarak bagi image. Okay, sebab dia tolak 36 tolak 24 bagi dengan 6, so dapat 2 meter per saat. 2 cm per saat. Okay, kalau kita nak cari objek ini, simple saja. Cengkerik itu just mana tadi? 24 tolak 18 bahagi dengan 6. Okay, so dapatlah dia punya laju dia nanti. Okay, so ini adalah latihan formatif 6.4. Okay, soalan macam ni tak bagi gambar aja. So, nak bagi mudah kamu lukis gambar aja dia supaya kamu nampak apa yang dia tanyakan. Saya padam semua. Okay, latihan formatif 6.4. Sekeping kantar cekung dengan panjang fokus 25 cm. So, kantar cekung 25 cm. Jadi, F kat sini adalah negatif 25 cm. Membentuk satu image maya. So, image maya. Okay, image maya dapat nilai negatif. Seekor semut pada jarak 20 cm. Jadi, jarak image adalah V sama dengan negatif 25 cm. Okay.
Okay, so dia tanya soalan A, di manakah kedudukan asal semua itu? So, maksudkan kedudukan asal semua ni, dia nak U. Okay, dia nak U. So, gunalah rumus 1 per F tadi. Sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Yang katakan nilai, cari nilai U tadi. Okay, cari nilai U. Okay, ingat ya. Yang ni ramai yang akan mungkin tak tahu. So, buat macam ni. So, 1 per U sama dengan 1 per V tolak 1 per F. So, kamu gantikan V negatif 25. F ini pun negatif 25. Okay. So, bila kamu dapat nilai, contohnya kamu dapat X per Y contohnya. So, X per Y ini bukan jawapan akhir. Ini X per Y ini sebenarnya adalah 1 per U. So, kamu kena buat U per 1. So, Y per X. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Y per X, kamu tekan kalkulator. Baru kamu dapat nilai dalam titik perpuluhan. Jawapan mesti bagi dalam titik perpuluhan lah. Jangan bagi dalam pecahan. Selesaikan ini pakai pecahan. Okay, 20 bukan 25. Sini. Okay. Selesaikan, nak buat ini, buat dalam bentuk pecahan dulu. Bila dah nak selesai, bagi jawapan akhir, tekan kalkulator. Dapatkan nilai titik perpuluhan dia. B. Lukis gambar rajah sinar menunjukkan pembentukan imej maya semut. Okay, so lukis gambar rajah sinar. Okay, tapi tak perlulah kamu nak lukis gambar semut. Buat saja anak panah. Okay, kamu buat saja anak panah. Semut itu sebagai anak panah kau. So, tiru sajalah topik 6.3 hari tu. Cari mana yang sesuai. Ada 6 kata cekung. Kata cekung ada 2 saja. Okay, dua-dua sesuai. Tak kisah pun. Okay, nombor 2. Sebuah mentor kecil berada pada jarak 1.6 dari skrin dan skeping kata cembung nipis. Okay, so mentor kecil berada pada jarak 1.6. So, ini adalah jarak objek U. Okay, so kalau ini gambar rajak, ini kata cembung. So, ini ada mentol. Okay, jarak sini ke sini adalah 1.6. So, U adalah 1.6 meter. Dan dari skeping, dari skrin. Oh, sorry. Saya kata balik. Ini dari skrin rupanya. Okay, ni gambar rajah dia. So, ini ada mentol. Okay, so ada skrin dekat hujung sini. Skrin putih. So, jarak dia dari sini ke sini adalah 1.6 meter. So, itu bukan, ini ada 1.6 meter ini adalah, so, kalau kita assume skrin ini ada rajah, so adalah sebenarnya U tambah V. Yang dapat 1.6. Okey, dan skeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus 30 cm. So, kanta cembung panjang fokus 30. So, ada kanta cembung dekat sini. Okey, panjang fokus adalah 30 cm. So, kembali dicembung, so dia positif lah. Tentukan diletakkan di antara mentor dengan skrin. Tentukan dua kedudukan kanta cembung. Okay, yang boleh menghasilkan imej tajam pada skrin. Okay, soalan ni agak sukar. Soalan ni kamu nak selesaikan, kamu kena guna persamaan kuadratik. Okay, so itulah agak sukar lah. So, apa kamu kena buat? Okay, first kali, kamu kena cari dua persamaan. Okay, so sebelum kita cari dua persamaan, kita tengok dulu. So, ini bagi unit meter kan? So, ini pun kamu kena tukar unit kepada meter. So, F sama dengan centimeter tukar meter, so 0.3 meter. So, kamu ada kena cari dalam dua persamaan. So, persamaan pertama adalah yang ini. Okay. U tambah V sama dengan 1.6. Okay, saya buang dalam meter tu. So, ini adalah persamaan yang pertama. Okay. Kita kena cari persamaan yang kedua. So, persamaan kedua, kita guna rumus yang 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay. So, apa kita buat? 1 per F ini adalah 1 per 0.3 sama dengan, okay, yang ini selesaikanlah. Kita samakan yang bawah kan. So, kita samakan bawah. So, ini U. So, ini darab V. Ini darab V. Ini darab U. Okay, atas ini pun darab U. So, kita akan dapat kat bawah ini adalah U V. Yang atas ini kita akan dapat V tambah U. Okay. So, kita akan dapat macam inilah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, V tambah U ni, V tambah U ini adalah
U tambah V ni jugalah kan. So, kita boleh gantikan dekat situ. Okay. So, kita gantikan kat situ. 1 per 0.3 sama dengan V tambah U adalah 1.6. Okay. Per U, V. Dapat macam ini. Okay. Kamu darab silang. Darab silang, kamu dapat U, V sama dengan 1.6 darab 0.3. So, 1.6 darab 0.3. Saya tekan kalkulator sekejap. 1.6 darab 0.3. So, kamu akan dapat 0.48. 0.48. So, UV. So, ini adalah persamaan yang kedua. Okay. So, saya hanya tolong tak kat sini saja. So, apa kamu kena buat kat sini lepas ni? Kamu kena buat. Okay, sama ada buat 2 dalam 1 ataupun 1 dalam 2. Okay, pilihlah mana yang kamu rasa lebih mudah. Okay, kamu buatlah. Okay. So, macam biasalah hantar tugasan ini sebelum pukul 5 hari ini juga. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, untuk soalan hari ini, okay, agak banyak. Saya nak kamu tulis soalan yang pertama. Jadi, soalan 1 ini pun dah ada anak-anaknya. Soalan 1, saya nak kamu tuliskan rumus. Bagaimana nak tulis yang pertama adalah inference. Yang kedua adalah apa kita panggil tu? Apa tadi? Inference. Okey, baru saya ingat. Okey, soalan pertama kamu tuliskan rumus untuk inference, mana itu inference dan juga tujuan eksperimen. Okey, saya bagi tahu tadi. Okey, tujuan eksperimen. So, dua ini. Okey, intinya 1A, 1B lah. Okey. Ini soalan nombor 1. Okey, tuliskan rumus macam mana tulis inference dan juga tujuan eksperimen. Okey, manakala soalan yang kedua. Okey, saya nak kamu nyatakan langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Okey, untuk eksperimen yang dalam bab ini. Ada satu saja eksperimen. So, apa langkah berjaga-jaga dia? Okey, so itu saja. So, ada 2 soalan. Sila tulis dalam ruangan komen. Macam biasa, tulis nama, tulis kelas dan tulis jawapan bagi 2 soalan yang saya beri ini. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.